sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera. Masih belum lambat lagi saya ucapkan selamat Hari Raya lah kepada pegawai-pegawai menyambut Hari Raya. Okay, so hari ini actually taklimat ekspor ni adalah kita sudah berjadual lah untuk sepanjang tahun ni. So lebih kurang 5 taklimat akan diadakan untuk memenuhi keperluan keperluan di daerah atau di negeri lah, supaya pegawai-pegawai yang menjaga di kawalan unit ekspor adalah yang learn about the garis panduan atau apa-apa keperluan baru lah yang dikeluarkan oleh negara pengimport atau di Malaysia itself lah. So hari ini adalah actually taklimat hari ini adalah taklimat kedua dalam tahun ni lah untuk unit ekspor. So hari ini kita secara refresh saja untuk tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan macam mana kita buat garis pengurusan pengeluaran sijil ekspor makanan, khasnya di pejabat kesihatan daerah atau kawasan lah. Okay, so presentation saya actually kamu pernah baca sudah semua ni sebab semua adalah dalam garis panduan pengeluaran sijil ekspor makanan. Okay, so tanpa membuang masa saya akan mulakan lah. Jika anda ada soalan, you boleh tulis dalam chat box atau you boleh buka mic dan menanya soalan lah. Okay, so konten hari ini saya akan sentuh berkenaan dengan apa jenis sijil ekspor yang dikeluarkan oleh KKM. So apa syarat dia dan kriteria permohonan. Sebab kebanyakan saya rasa ada banyak mungkin sudah lama kamu buat saya makan permohonan ni, kebanyakan orang sudah lupa actually apa yang perlu disertakan semasa memohon sijil kesihatan. Okay. Ketiga, saya akan share cara permohonan. So sekarang cara permohonan sijil kesihatan adalah secara online atau tak secara atas tarian. Saya share secara ringkas saja. Nanti Miss Eng akan membentangkan cara permohonan dalam fosil. Seterusnya adalah fee sijil ekspor dan cara pembayaran, dan diikuti oleh persampelan dan analisis makma, pemeriksaan promis. Jika ada penolakan penggandungan sijil ekspor, dan last adalah pemalsuan atau duplikasi sijil kesihatan. Okay, kita start dulu apa jenis-jenis sijil kesihatan yang ada di Kementerian Kesihatan ni. So secara umumnya KKM mengeluarkan 3 jenis sijil kesihatan untuk berekspor lah. Pertama adalah sijil kesihatan yang kamu sudah biasa. Okay, kedua adalah sijil ekspor penjualan bebas. Ketiga adalah sijil non-genetically modified food, where ini jarang dikeluarkan dan juga dikeluarkan di peringkat KKM lah. Okay. Untuk yang dua ni adalah biasa dikeluarkan di pejabat kesihatan daerah, iaitu sijil kesihatan dan juga sijil ekspor penjualan bebas. So apa beza dia yang dua ni? Yang pertama, dia adalah memastikan produk makanan atau bahan mematuhi keperluan negara pengimport. Okay, dia kena mematuhi keperluan negara pengimport. Whereas yang sijil bagi ekspor penjualan bebas adalah dia mengesahkan makanan yang diekspor bebas jual di Malaysia dan mematuhi kehendak akta makanan dan juga peraturan makanan di Malaysia. So, kamu nampak beza dia. Sijil kesihatan adalah mematuhi negara perimport punya requirement. Sijil ekspor penjualan bebas, free sale certificate, maksudnya makanan tersebut adalah bebas dijual di Malaysia dan mematuhi keperluan kehendak akta makanan dan peraturan makanan di Malaysia. So itulah adalah beza ya. Kalau dari pemohon menanya kamu apa beza dia, inilah jawaban dia. Tapi yang adalah sangat berkandung kepada negara pengimport lah. Ada negara yang dia perlukan sijil kesihatan, kebanyakan lah dia terima sijil kesihatan. Ada yang dia terima sijil ekspor penjualan bebas. So tengok mana satu dia maulah. Yang ketiga ni adalah sijil non-GMO. Ini adalah untuk memastikan produk makanan tidak mengandungi kandungan genetik terubah sesuai dan mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. So contoh negara yang
perlu ada sijil non-GMO adalah Korea. Kalau kamu ekspor corn pergi Korea, tapi dia kena mohon bukan di sini, dia kena mohon di KKM. Okay. So fee dia ini secara general saja you boleh baca di sini. Untuk sijil kesihatan 100, paling mahal 300. So beza dia adalah ada yang ada produk yang ada sijil kesihatan KKM, SCB atau FSMS dari SCB. Kalau dia ada apa-apa sijil hazard dari KKM, SCB atau FSMS dari SCB, dibayar 300. Ini sangat penting sebab sebagai pegawai penyemak di Pejabat Kesihatan Daerah, kamu perlu tahu supaya boleh tentukan berapa pemohon perlu bayar. So maksimum dalam satu sijil adalah 25 produk dalam satu sijil kesihatan. Okay. Untuk sijil ekspor penjualan bebas RM100 sahaja, maksimum 25 produk dalam satu sijil juga. Ini GMO punya RM350, maksimum juga sama juga 25 produk dalam satu sijil. Okey, ini tempoh masa nanti saya akan cerita selanjutnya, tapi you boleh nampaklah kita punya piagam pelanggan. Ini adalah piagam pelanggan bagi pengeluaran sijil kesihatan. Okey, dan juga tempoh salaku 3 bulan dari tarikh dikeluarkan. Sijil penjualan bebas adalah 6 bulan dan bagi GMO punya tiada tempoh salaku. Okey, so macam mana kita boleh buat permohonan? Jika ditanya, anda boleh cari juga dalam website FSQ. You boleh pergi ekspor makanan, sijil ekspor, dan sinilah terkeluarlah semua permohonan sijil kesihatan. You boleh cari di sana, so ada korespondan semua. Kalau anda ditanya oleh pemohon, you boleh minta pihak pemohon untuk mendapatkan maklumat selanjutnya di dalam website FSQ jugalah. Okey, ini contohnya permohonan sijil. Skala-kalanya ada di sini. So yang terkini punya koresponden permohonan sijil kesihatan adalah dikemas kini 21 Julai last year 2022. You boleh download. Okey. Okay. So di dalamnya ada juga senarai borang. Kalau let's say dia mau tengok senarai borang secara manually, you boleh download dalam website juga. So sekarang kalau ada masalah fosil tidak boleh access, semua boleh dia perlu hantar secara manual kan. So dia pernah hantar borang ni senarai SMA atau borang permohonan ni. So minta pemohon boleh download di dalam website ada. Okey, ini adalah korespondan. So saya akan masuk dalam korespondan pengeluaran sijil kesihatan yang edisi Julai 2022. Okey, dan ini sijil penjualan bebas yang sama juga, korespondan dia juga yang 21 Julai. Okey, sama juga ada dalam website, ada juga senarai borang dia. Okey, ini penjualan bebas punya korespondan. Okey, ini adalah contoh sijil kesihatan yang dikeluarkan oleh KKM. Ini salah satu contoh sijil kesihatan lah. Sijil kesihatan health certificate bagi makanan secara general food lah. So you boleh tengok ini yang saya rasa kamu sudah biasa dan pernah nampak juga. Okey, ini adalah sijil ekspor penjualan bebas yang dikeluarkan. Yang ini adalah sijil non GMO lah. Okay, contoh. So untuk sijil kesihatan ni, dia ini salah satu saja. Actually dia ada beberapa atau banyak lah dia punya jenis tu. Ada yang ada format khas tu. Okay. Okay, ini yang saya nak highlight untuk kamu adalah format sijil kesihatan yang ditetapkan oleh KKM atau ditetapkan oleh negara pengimport. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah buat satu template lah, bukan template. Format, semua format sijil kesihatan ini KKM ada juga, kita link dengan KKM juga ni. Semua jenis sijil kesihatan yang dikeluarkan atau template sijil kesihatan yang dikeluarkan oleh KKM, you boleh baca dalam Google Drive yang kamu boleh nampak di depan lah. Google Drive ini telah kami share last year lagi untuk puan-puan untuk access. So harap kamu boleh akses dalam ni sebelum keluarkan. Kalau kamu ada kelakuan macam ragu-ragu dengan template sijil tu, you boleh masuk dalam sini dan tengoklah. Okay, saya just klik in lah kan. Okay, ini dari 1
umum format CJ Kesihatan Makanan Am, hinggalah yang sini sampai 38 New Zealand punya health untuk ikan dan hasilan ikan. Dia ada satu kompilasi, dia ada satu yang format dia lah yang sudah kita buat buat dia punya summary. Okay, you boleh tengok summary dia juga. So ini untuk memudahkan lah tuan-tuan dan puan-puan lah semasa kamu nak check. So dalam sini kita sudah mention nombor 1 tadi adalah makanan am. So kita tengok semua produk yang terdapat keperluan ini adalah untuk negara yang kecuali yang mempunyai keperluan khas lah. Okay, dia guna template dia dalam fosim dia kena mohon makanan am. Template dia template CJ Kesihatan adalah makanan am. Okay. So di sini mention juga apa jenis CJ yang digunakan, kertas dia, kertas kuning. Okay, yang biasa punya. Okay, bayaran semua di fosim, cetakan fosim. Nampak kan? So sini semua telah disenaraikan. So tidak ada yang boleh salah guna format. So tolong tuan-tuan puan-puan ingatlah yang benda-benda di sini ya. Kalau ada perubahan kita akan masuk update dalam drive ini. So setiap kali ada perubahan, let's say ada template baru untuk negara-negara tertentu, kita akan bagi surat sekali surat tu. So ini drive ini kami akan update juga, kami akan masuk template yang terbaru dalam tu. Okay, semua ni lah dalam tu. Let's say kalau pergi Australia udang, kita boleh tengok. Dia terus klik saja, dia terus masuk dalam drive yang dia punya CJ lah. Dia boleh masuk dalam drive teruslah. Tak apalah, kamu boleh tengok nantilah. Tapi yang penting semua ada di sini sudah. Kamu boleh rujuk. Okay? Okay? Okay. So kita balik kepada presentation tadi. Okey, ini sudah. So itu adalah jenis CJ ekspor yang dikeluarkan. Kedua, syarat. Ini sangat penting lah. Kamu kena tahu apa syarat dan kriteria permohonan. Bukan saja pemohon perlu tahu, tapi penyemak di daerah juga perlu tahu apa syarat dan kriteria dia, supaya tidak ada mistake dalam permohonan itu. Okey. So siapa yang boleh memohon dalam kes CJ Kesihatan ini? Kilang, trader, agent atau eksporter. Siapa yang boleh mohon untuk CJ Kesihatan ekspor ni? So semua. Kilang pemprosesan dia boleh mohon. Trader, agent, ekspor boleh mohon, tapi kena memenuhi certain keperluan lah. Kalau dia ada, let's say dia ada listing dunia, dia lain. Dia punya permohonan dia kena attach dia punya yang diambil daripada kilang mana, kilang tu perlu ada listing, contohnya begitulah. Okey, so dia boleh yang CJ ni dia boleh mohon di mana? Di Pejabat Kesihatan Daerah. Kalau di daerah di Sabah kita panggil Pejabat Kesihatan Kawasan, Jabatan Kesihatan Negeri. Contohnya macam ada free sale, ada kadang-kadang dia orang minta di CKN, tapi jarang sekali lah. Atau sijil ikan dan hasilan ikan ke EU, memang Jabatan Kesihatan Negeri Sabah yang keluarkan sejak Jabatan Negeri lah. Kalau di daerah di Sarawak dia orang panggil Pejabat Kesihatan Bahagian lah. So dia di mana premis proposal adalah yang dia perlu memohon lah. So bagi produk tambah hazard KKM atau ACB, dia boleh mohon di mana-mana Pejabat Kesihatan, di mana kontainer atau dia punya barang tu simpan. Dia perlu mohon di tempat tu. Kalau kilang tu, dia punya produk dia ada hazard KKM kan?
dia punya produk adalah di KK. So, pemohon kena memohon sijil kesihatan di Pejabat Kesihatan Kawasan Kotak Kinabalu. Okay. Dia tidak boleh memohon di PKK Tawau sebab produk dia adalah di KK, dan sebab dia ada hazard, so dia tertakluk kepada sampling, so dia tidak boleh mohon di Tawau, dia mesti mohon di KK. Okey, bagi produk ada hazard KKM atau SCB, dia boleh mohon di mana-mana pejabat kesihatan di mana premis berada atau consignment berada. Apa maksud dia? Actually ini maksud dia, kalau dia ada hazard, dia punya produk di KK, tapi kilang dia ada hazard adalah di Tawau, dia boleh mohon di Tawau atau dia boleh mohon di KK. Dua-dua pun boleh sebab dia tidak perlukan sampling. Okey. Tapi biasanya kita katakan di mana kontainer itu berada lah. Tapi dalam garis panduan dia boleh. Ini dia boleh, tapi pejabat kesihatan kena verify dengan daerah yang terdekat itulah. Saya dia kilang dia berada di sana. Okey. Itu beza dia. Okey. Lagi satu, ini baru-baru keluarkan satu arahan berkenaan dengan, tadi saya cakap agent, exporter, kilang semua boleh mohon. Tapi ada satu case untuk yang China punya requirement, China untuk ikan dan hasilan ikan, hanya pihak pemprosesan yang berdaftar dengan CIFR itu, iaitu China Import Food Enterprise Registration saja yang boleh memohon sijil kesihatan melalui sistem FOSIM. Maksudnya hanya kilang saja yang ada nombor daripada GACC, maksudnya yang berdaftar dalam CIFR sahaja yang boleh memohon sijil kesihatan. Dia tidak boleh melalui agent, tidak boleh melalui eksporter, tak boleh. Dia saja yang boleh memohon. So ini clear cut lah kan. So permohonan sijil kesihatan hanya boleh dikeluarkan oleh pejabat kesihatan daerah atau kawasan di mana premis pemprosesan berada. Ini tak kisah dia ada hazard, dia ada hazard. Premis di mana dia kena mohon di sana. Premis di KK, mohon di KK, dia sendiri perlu ada server atau GACC number. Di sana saja. Dia tidak boleh mohon di Tawau. Walaupun dia ada hazard apa tadi yang tadi itu kan, tidak boleh. So, ini untuk China. Okay. Lepas tu kalau dia nak guna traders yang mengeksport ikan dan hasilan ikan ke sana, ke China, trader tersebut dia perlu memohon listing dengan KKM. Okay. Ini termasuklah penyerahan maklumat ejen yang dilantik oleh syarikat. Biasanya dia melantik syarikat tu, itu syarikat trading tu perlu ada listing dengan KKM. Baru boleh buat. Okay. So ini clear, kalau yang pergi negara lain ikut tadi garis panduan punya semua boleh mohon. Kalau itu China, ikan hasil ikan ini saja. So dia ada beza sikit lah. Okay. Dalam permohonan sijil tadi saya sudah mention kan ada yang SCB semua-semua tu kan. Okay. SCB adalah satu accreditation body lah di bawah Jabatan Standard Malaysia. Okay. Sebenarnya SCB dan skop SCB ini boleh dirujuk dalam laman web Jabatan Standard Malaysia lah. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab tadi yang keluarkan sijil kesihatan dia ada beta. Satu ada hazard dari KKM, itu clear cut KKM punya, dan juga dia boleh dapat murah atau dia punya pengecualian persampalan daripada SCB. Maksudnya syarikat-syarikat yang mengeluarkan sijil hazard kepada patut kilang lah, yang mendapat SCB daripada Jabatan Standard lah. Okay. Kita boleh tengoklah. Ini sekarang adalah senarai SCB. Saya bagi saja, tapi terupdate punya boleh cek di website lah. Ini ada yang masa saya buat ada terupdate. Okay, untuk SIRIM, QAS, okay, hazard dia adalah SCB. Hazard, GMP, FSMS, okay. Internet Certification International 9 Berhad, KJS, ini semua dia boleh.
WCS Certification Service Sdn Bhd. 3. Synergy Certification Sdn Bhd. Kiwa International, SGS. Okay, SGS dia ada GMP ya. Nanti SGS isu saya kena highlight nanti sekejap. MyCore CO2 lah, certification. GMP dia ada juga, FSMS ada. Control Union. Okay. Ini LRQA Malaysia. HAZOP saja, dia ada GMP, dia ada FSMS, sama dengan ini juga. Independence Europe Certification. Ada FSMS saja, dia ada HAZOP dan GMP, dan last adalah certification Sdn Bhd FSMS. Okay, ini adalah senarai kilang syarikat CB, certified body yang boleh keluarkan macam sijil HAZOP untuk yang kilang-kilang yang kita iktiraf sebagai SCB, dan dia boleh menikmati keistimewaan seperti sijil HAZOP KKM. Okay. Tadi saya cakap berkenaan dengan SGS. So, anda boleh tengok sijil SGS yang di depan ni sekarang. Ini kita dapat daripada pejabat kesihatan daerah. Masa dalam semakan FOSIM, kita nampak sijil ni. So, di sini dia mention HAZOP certification, HAZOP ni lah. Okay. Based upon Codex Elementary General Principle of Food Hygiene inilah. So, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan di sini, especially pegawai penyema untuk sijil kesihatan, pemohon sijil kesihatan di daerah, sijil ini adalah bukan SCB. Tadi you nampak ada SGS punya kan? Tadi you nampakkan SGS HAZOP. Tapi dia punya HAZOP, kita punya HAZOP bukan based on Codex. Yang KKM punya kena based on MS 1480. So ini dia tidak termasuk dalam SCB. So dia tidak boleh menikmati keistimewaan untuk kurang dia punya cost, dan juga dia tidak ambil sampel. Tiada pengecualian persampelan untuk kilang yang bagi sijil macam ini. Faham ya? Tuan-tuan dan puan-puan faham ah? Sebab ini telah berlaku di daerah. So saya harap dalam daerah lain boleh cek balik. Especially saya bagi tahu kilang-kilang yang palm oil. Sebab dia orang suka dapat SGS punya. Ada yang dapat benda lain lah. So kalau KKM punya tidak ada masalah. Kalau ini kamu kena cek lah. Mungkin SGS ni ada 2 jenis saya rasa. Sebab ini baru kita perasa dia Codex punya requirement totally lain lah. Dia based on Codex punya requirement dia lain. Dia punya proses semua lain sikit lah. Okay. So saya harap tuan-tuan boleh take note benda macam ni. Okay. So kriteria yang tadi saya sudah cakap yang pasal ASCB. So kriteria yang asas untuk sebagai asas untuk yang kriteria untuk memohon sijil kesihatan adalah premis dia perlu berdaftar secara online melalui FOSIM. So first premis pemohon tu perlu daftar lah dalam FOSIM lah, dan permohonan dihantar oleh syarikat yang berdaftar di Malaysia. Okay, dia kenal syarikat yang di sini yang Malaysia punya, bukan luar negara punya, berdaftar dengan SSM atau mana-mana agensi yang berkaitan lah. Seperti Sabah ni kita guna ni secara lesen perpindahan atau lesen penjagaan lah dari pihak berkuasa tempatan, atau surat pengesahan dari mana-mana agensi kerajaan. So ini adalah basic info dia perlu ada sebelum dia memohon sijil kesihatan. Okay. Yang seterusnya, dokumen asas ini belum lagi cerita yang benda lain. Dia punya produk adalah makanan manusia dan bahan persentuhan makanan untuk kegunaan manusia saja. Kalau dia bagi tahu dia nak ekspor makanan haiwan, jangan layanlah
Makanan haiwan kita tidak keluarkan sijil kesihatan. Kalau nak makanan haiwan boleh pergi cari BWS, Jabatan Haiwan, Wisma Pertanian sana. Kita hanya keluarkan produk makanan untuk manusia saja. Okay. Seterusnya, produk yang dimohon tu sudah sedia untuk ekspor. Dia perlu sudah sedia untuk ekspor lah. Bukan dia masih lagi mau belum lagi ada produk, dia sudah mohon. Tidak lah. Sudah sedia untuk ekspor lah. Lepas tu kita sudah tahu maklumat destinasi, keadaan pengangkutan, pintu masuk negara pengimport telah diketahui lah. Dia lebih kurang basic punya info dia sudah tahu, dan dia boleh mohon sijil kesihatan. Okay, so untuk yang bagi dia memohon ni, dia perlu ada kriteria dokumen tambahan atau keperluan tambahan, iaitu permis tersebut perlu melaksanakan program jaminan keselamatan makanan PJKM, sekurang-kurangnya skim makanan selamat tanggungjawab industri, iaitu mesti dari KKM, atau dia mengikut keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport dan negara pengimport punya requirement lah. So kita bagi yang paling basic punya PJKM adalah mesti. So adakah kamu akan tanya, kilang tu perlu ada sijil mesti atau dia implement mesti? Dalam garis panduan, dia tidak mention ada sijil mesti. Tapi, kalau dia tiada hazard persijilan macam hazard semua tu, atau dia langsung apapun tiada, sijil mesti pun tiada, so kita kena buat pemeriksaan premis yang terkini. Hendaklah dalam, kita kena buat verification untuk sijil mesti dia, untuk implementation mesti dia, sekurang-kurang mestilah. Tapi kalau di Sabah, kita kalahkan dia memang ada sijil mesti. Let's say dia sedang dalam permohonan, dalam status penutupan kad atau dalam status untuk sokongan, okay, kita boleh terima. Kalau dia masih belum mohon lagi PJKM mesti ni, so dia tidak boleh mohon lah sijil kesihatan daripada KKM lah. Okay? Okay, kalau dia tiada sijil hazard dari KKM, pemeriksaan perlu dijalankan oleh KKM di mana premis tu berada lah. Okay? Kalau dia tiada hazard. So kalau dia ada mesti pun, kita perlu buat pemeriksaan sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sebelum pengeluaran sijil kesihatan. Ini sebab semakan daripada permohonan tuan-tuan dan puan-puan atau dalam return tuan-tuan dan puan-puan, ada kilang yang tidak diperiksa lebih daripada 6 bulan. Yang kilang tersebut adalah tiada hazard KKM atau SCB lah. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan mesti perhatian berkenaan dengan isu macam ni lah. Okay. Okay. Ini ada satu kriteria juga. Kalau syarikat yang memperoleh pekanan daripada pengilang dan juga pembungkus lah melalui contract manufacturing, trading atau agent peredar, perlu mengemukakan dokumen sokongan dalam klausa. Dalam klausa 33 adalah surat lantikan contract manufacturing. Dia perlu sertakan dokumen tersebut lah kalau dia adalah contract manufacturing. Sijil kesihatan tidak akan dikeluarkan bagi produk import bagi tujuan pengeksport semula ke negara lain tanpa melalui sebarang aktiviti. Kalau dia ekspor sesuatu, let's say contoh dia ekspor ikan daripada Indonesia, terus dia nak ekspor keluar dari Malaysia pergi China, tidak boleh. Tanpa melalui sebarang proses, tidak boleh keluarkan. Okay? Transshipment juga tidak boleh. So, dia ada transshipment, dia ada re-export balik tanpa apa-apa aktiviti perprosesan di sini. Tapi kadang-kadang saya faham juga, yang susah nak tahu dia transshipment ke atau tidak. Sebab dia pandai kan, mohon ni, tipu sejak. So, kamu kena take note lah. Kena kasih faham dulu pemohon jugalah. Okay.
Untuk tujuan pendaftaran produk, sebab ada negara pengimport, dia minta untuk daftar produk menggunakan sijil kesihatan. So, sijil kesihatan boleh dikeluarkan bagi tujuan pendaftaran produk di negara pengimport mengikut prosedur yang sedia adanya. Dan pemohon perlu mengemukakan surat rasmi yang menyatakan bahawa sijil kesihatan dipermohon bagi tujuan pendaftaran produk di negara pengimport dan bukan untuk tujuan pengeksportan lah. So, dia perlu bagi surat secara rasmi lah untuk untuk pendaftaran produk. Okey, ada juga dalam kriteria dia, let's say yang kalau penghilang tu atau pemohon tu dia bukan untuk komersial atau dia untuk sendiri saja produk tu. Dia mau sijil kesihatan sebab ada negara mungkin dia perlukan sijil, tapi dia bukan untuk jualan, dia tidak jual, dia untuk sendiri saja. Boleh? Dia boleh mohon sijil bukan komersial atau sendiri. Pemohon boleh memohon secara manually, okay? Sebab kalau sendiri punya, dia memang tidak ada daftar kilang bahkan, dia memang tidak ada daftar apa-apa bahkan. Macam mana mohon posin? Dia boleh kan? So dia boleh mohon secara manual, tapi dia kena ada COA atau persampalan. COA boleh dikecualikan, tapi dia perlu ada COA untuk setiap produk yang dia nak ekspor lah. Dia guna sendiri punya lah ekspor dengan mematuhi keperluan di bawah. Yang keputusan analisis COA tu perlu tidak kurang daripada 6 bulan daripada tarikh permohonan. Dia buat analisis lab tu di lab yang diakreditasi oleh MOH, dan juga dia mematuhi keperluan negara pengimport. Kalau tiada keperluan pengimport tu, dia perlu mematuhi peraturan-peraturan makanan atau kodeks requirement lah. So, dalam garis panduan ada mention juga, standard dari industri juga boleh diterima jika tiada requirement lah dalam importing country atau food act atau kita punya kodeks. Okay? Ini khas untuk yang bukan komersial atau dia gunaan sendiri. Okey, ini banyak isu. Saya kena highlight di sini, pengakuan kesihatan. Mungkin tiada atau kebanyakan orang tidak pergi baca sudah garis panduan kita ni. Okay. Pengakuan kesihatan iaitu health attestation. Okay. Kita boleh keluarkan health attestation, tapi bukan kita ikut norma-norma orang dulu. Kalau dia cakap dulu memang ada statement macam ni, so kita ikut balik, tidak. So ada benda-benda yang kita perlu clarify dengan pemohon. Seperti contohnya kalau fit for human consumption, kalau dia nak letak benda tu, di mana? Apa keperluan dia, kenapa mau letak fit for human consumption? Adakah benda tu negara pengimport punya keperluan? Atau keperluan dia sendiri? Atau keperluan buyer? Ada bezanya. Kita hanya boleh terima jika, yang kita hanya boleh terima health attestation atau pengakuan kesihatan diletakkan dalam sijil kesihatan sekiranya ia adalah keperluan pengimport, keperluan negara pengimport, dengan syarat pemohon perlu memberi bukti bahawa pengakuan kesihatan tu iaitu health attestation adalah kehendak competent authority negara pengimport. Statement tersebut adalah keperluan negara tersebut, bukan keperluan buyer dia. Saya tidak terima. Kita tidak boleh terima kalau dia cakap buyer dia suruh. So, suruh buyer dia bagilah. Itu adalah negara pengimport punya requirement ke atau macam mana? Okay? Dia tidak boleh sebarangan letak sebab apa yang ditulis dalam sijil kesihatan tu, orang yang sign tu adalah bertanggungjawab penuh. Okay? Jangan kamu kasih kena MOH kamu yang sign tu lah. So, kalau dia sign, maksudnya dia setuju dengan health attestation yang dia letak di sana. Okay? So, kita kena hati-hatilah kalau dia minta apa-apa, minta inilah, minta itulah, mau letak sini sana. So, kita kena cek dulu, kena suruh dia bagi bukti, itu benda adalah kehendak negara pengimport. Kalau dia mau letak ada apa-apa penambahan pernyataan lain-lain, adalah dia perlu juga bagi ya sebagai kehendak pengimport. Ini lain-lain, dia bukan health attestation tak. Macam dia mau letak batch number, dia mau letak expiry date dalam sijil kesihatan, boleh.
itu dia ada masalah. Itu dia kena bagi kita apa tu lah, dia punya bukti lah. Itu bayar bukti saya boleh terima lah, atau dia dari negara pengimport punya keperluan, itu boleh terima. Tapi health attestation confirm mesti daripada negara pengimport, dia punya requirement. Lepas tu dia perlu mematuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Okey. Bagi permohonan untuk produk tambah sijil hazard dari KKM atau ACB, semua tu sampel perlu diambil oleh KKM dan dihantar untuk analisis bagi tujuan pengesahan. Let's say dia mau letak di sana, consignment ada ini adalah free from Vibrio cholera. Dia adalah itu benda ada, let's say lah sekarang free from Vibrio cholera, tapi analisis yang dia buat tu masa bongkar sijil dia ada buat Vibrio cholera. Berani kamu letak statement tu? Tidak berani kan? Kalau kamu berani saya pun tahu lah. Kalau sampai di sana kena test ada Vibrio cholera, tapi kalau sijil kesihatan cakap free from Vibrio cholera, itu nanti orang sana itu akan bermasalah lah. Okay? Kalau dia perlu, kalau dia apa tu, kamu perlu buat analisis untuk tujuan pengesahan lah. Okey, bagi permohonan untuk produk sijil hazard atau SCB, keputusan analisis dari makmal yang diiktiraf oleh KKM perlu disertakan untuk permohonan untuk tujuan pengesahan. Sama lah. Let's say dia ada hazard, dia mau cakap dia punya produk free from Vibrio cholera, so dia kena bagi analisis lah. Walaupun sampling tidak dijalankan, dia perlu bagi keputusan analisis yang dia pernah buat Vibrio cholera punya test, bahawa itu benda produk tu adalah free from Vibrio cholera. Tapi at the first place pun benda tu kenapa perlu letak di sana dululah, macam saya cakap lah. Okay, ini adalah keperluan atau syarat lah kalau dia nak letak yang pengakuan kesihatan, iaitu health attestation. Ya, faham tak? Okay, ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh keperluan negara pengimport. Minyak, penambahan statement yang pergi Taiwan. Memang Taiwan sudah buat requirement bahawa yang fit for human consumption atau suitable for human consumption perlu diletakkan dalam sijil kesihatan minyak ke Taiwan. So itu clear cut, ini adalah keperluan negara pengimport. Kalau dia minta, boleh. So dia boleh tunjuk lah, memang ada requirement dalam website yang FDA Taiwan pun ada sudah. So itu tiada masalah. Itu negara pengimport dia requirement, kita boleh letak. Dia memang suitable for human consumption. Okay? Okay, contohnya kalau dia mau juga pergi negara lain, dia mau juga letak fit for human consumption. Okay, ini masyarakat daripada KKM, dia telah ada konsensus bahawa dia boleh dibenarkan jika ada pembuktian melalui analisis atau amanah sistem jaminan keselamatan makanan. Tapi kenyataan seperti comply dengan Food Act atau Food Regulation tidak dibenarkan sama sekali dalam sijil kesihatan. Tidak boleh letak langsung kalau dia cakap dia comply dengan Food Act ini dan juga Food Regulation, tidak boleh letak langsung. Tapi kalau human consumption boleh kalau dia dapat melalui pembuktian, lepas tu memang ada negara pengimport punya requirement. Okay. Okay, sudah kan? Health attestation itu requirement tu. So sekarang kita bagi yang undertaking letter. Ini pasal sijil hazard yang sudah expired. So sijil hazard yang sudah expired, kalau dia tiada undertaking letter daripada KKM, yang stesen persijilan KKM iaitu PMA, tidak layan prosedur ikut yang seperti yang tiada hazard, kecuali dia ada sijil hazard daripada KKM, sijil hazard pula, sijil undertaking daripada KKM, cakap dia undertaking berapa bulan begitu, kita dalam tempoh tu kita boleh bagi, masih boleh keluarkan sijil untuk dia dalam tempoh 3 hari bekerja. Walaupun sijil hazard dia sudah expired. Okay. Kalau dia tiada undertaking letter, tak payah layan, keluarkan seperti biasa, sampling dibuat, semua tu. Okay. So ini ada satu yang highlight di sini juga. Syarikat perlu bertanggungjawab untuk memastikan produk tidak ekspor sebelum pengeluaran sijil kesihatan.
Ya. Okey, ini adalah satu contoh sijil undertaking untuk mendapat pengurangan sijil kesihatan lah. So kita boleh nampak di sini dia punya sijil sudah expired Ogos ke? Yes, Ogos 2022. So dalam sini kena baca betul-betul lah. Dalam surat tu bukan dia ada surat you just simpan, tidak, you kena baca. Ini undertaking hanya untuk tujuan ekspor benda lain saja, kecuali bagi pergi negara Eropah tidak boleh. Bagi negara Eropah tidak ada undertaking letter. Expired lah, ikut prosedur biasa. Lepas tu kalau expired hazard tidak langsung boleh ekspor ikan dan hasilan ikan ke EU. Itu memanglah. So dalam sini dia mention pengurangan sijil kesihatan dalam tempoh 3 hari selepas terima dokumen lengkap, dia masih boleh menikmati keistimewaan tersebut. So boleh lagi dikecualikan pengurangan membukakan sijil analisis bagi setiap kali permohonan. Tapi di last punya statement di sana dia mention kemudahan ini diberi tempoh selama 1 bulan sejak daripada tarikh surat dikeluarkan. So kalau tarikh surat ini 15 Februari 2023, so dalam 1 bulan dari ini tu 15 Mac lah kita kasih dia. 1 bulan tu sejak. Kalau dia lebih 1 bulan, let's say lah dia 17 Mac mohon lagi sijil kesihatan back to yang tiada hazard. Kalau dia masih belum dapat renew lagi lah, dia punya hazard. Faham kan? Then make sure dia punya produk tu adalah dalam sijil hazard dia lah, produk dia. Okay. So itu adalah syarat tadi dan kriteria permohonan sijil kesihatan. So cara permohonan, saya nak tunjuk sini cara permohonan. Ini secara briefing saja sebab nanti akan dibentangkan juga. Okay. Mekanisme ni saya rasa tuan dan puan-puan sudah tahulah berkenaan dengan mekanisme ni. Sebelum Mei 2021, permohonan semua adalah menu dulu kan, kita buat semua menu, mohon isi borang, hantar dokumen, bayar di pejabat, ambil sijil. Kalau lulus lah. Mulai Mei 2021, actually projek tu start April lah, tapi kita buat kuasa penuhnya Mei. Permohonan atas tarian secara fosim semua termasuk attach dokumen semua dalam fosim, bayaran atas tarian, dan kalau diluluskan ambil di pejabat kesihatan. Saya harap di pejabat kesihatan semua buat macam ni sekarang lah, kecuali ada masalah fosim lah. Okay. Okay. Inilah sepertilah kelonggaran akan dibalik kepada permohonan jika fosim ada masalah lah. Okay, macam sekarang okey sudah, hanya semalam saja dia ada tahu sikit. Sekarang back to normal sudah. So diharap permohonan boleh diteruskan dengan atas tarian. Okay, ini adalah saya bagi website. Kalau yang bagi yang baru, yang tidak tahu atau yang tidak berapa faham prosedur kesihatan, ini adalah website lah yang fosim, dan dalam tu hilang belum register dia punya account, company semua tu, lepas tu update dia punya license semua tu dalam dia punya account fosim, dan kita punya export activity adalah dalam tu lah. Okay. So menu dia boleh kita dapat di dalam kalau sudah login kita boleh dapat di menu pengguna. Kalau belum login boleh di luar juga boleh dapat. Kalau hilang tanya you boleh, atau you nak baca boleh juga, you boleh taruh dalam menu di sini. Okay, so untuk sijil, untuk kawalan ekspor dia ada sijil kesihatan kan, ada 3 jenis, 3 menu di sana lah, you boleh taruh dan baca. Untuk yang satu ialah menu sijil kesihatan, satu sijil penjualan ekspor penjualan bebas, lepas tu sijil non GMO GMF food, yang ini 3 you boleh baca lah. Okay. Okay. Untuk permohonan dalam sijil kesihatan, tak kisah menu ke, tak kisah dalam fosim ke, dokumen perlu disertakan dalam. Kalau menu dia memang hantar secara menu lah, dokumen hard copy lah. Kalau dalam fosim dia perlu attach. Saya perasan sekarang sudah kasih mudah, tapi kebanyakan hilang ada yang dia tidak attach dokumen yang diperlukan. So sebagai pegawai penyemak, kamu kena make sure dokumen yang dia ada dalam tu
di attach dalam FOSIM lah. Contohnya, ini adalah permohonan, ini ada borang, ini tidak perlu put okay. Borang permohonan, you kena attach salinan pendaftaran perniagaan syarikat SSM, atau kalau tiada, kena ini salinan lesen PPT, lesen perniagaan. Slip pendaftaran promise, ini actually dalam FOSIM kita boleh test lah. Tidak boleh baca. So dia boleh dapat dalam FOSIM tu. Okay. Salinan sijil PJKM dia perlu sertakan. Dia perlu sertakan setiap kali permohonan. So saya rasa ada komplain daripada Gilang atau komplain daripada pegawai di PKK terlampau banyak. Kalau dia setiap kali dia mau attach kan terlampau banyak. Tapi you kena make sure dia punya salinan yang kamu ada tu adalah terkini lah. Sebab dalam pejabat kesihatan tu bukan satu orang saja yang buat penyemakan kan. Kadang-kadang ada orang lain yang cuti, orang lain yang akan buat penyemakan. Kalau Gilang dapat attach, dia bolehlah attach. Atau suruh dia delete yang dulu-dulu punya lah. Okay, kalau dia ada contract manufacturing, dia perlu ada surat lantikan lah. Pengakuan sebagai agent semua tu ada. Lepas tu jenis parameter dan standard bagi setiap parameter yang perlu dianalisis. Dia perlu bagi tahu apa jenis parameter yang dia nak buat analisis. Okay, kalau ada, mungkin ada yang perlu COA disertakan dan juga dokumen-dokumen lain lah. Ini make sure ada attach dalam FOSIM semasa permohonan. Ada tambahan juga. Okay, ada tambahan juga semasa permohonan sijil seperti yang pergi China, ikan dan hasilan ikan. So dia perlu ada dokumen-dokumen seperti lampiran B yang satu tu, borang-borang dia lampiran B, lampiran 2 sorry. So di dalam tu dia kena isilah ya, dia punya vessel, dapat dari vessel mana, ladang mana, dari dia punya pengakuan untuk kalau ladang punya dia kena attachkan dia punya surat pendaftaran ladang dari TOF. Kalau vessel perlu ada lesen, semua tu dia perlu sertakan atau bukti pembelian bahan mentah. Ini adalah secara ringkasnya, ini adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang perlu disertakan dalam memohon sijil kesihatan ikan dan hasilan ikan ke China. So kita juga semakan dari JKN lah untuk yang ini kan, ikan dan hasilan ikan ni ke China. Ada daerah yang ada kilang yang tidak attach langsung lampiran 2. Yang lampiran 2 biasa tu ada. Nasib kita dapat detect awal lah untuk alert PKK bagi balik dia attach. Sebab itu memang requirement. Sudah keluar dalam berkeliling, sudah keluar dalam arahan. Kalau tiada, macam mana kita cek permohonan dia, kalau dia tidak attach apa-apa dalam tu, saya tidak sure macam mana pejabat kesihatan tersebut untuk cek dokumen dia. So kena make sure yang dokumen tambahan yang perlu tu untuk permohonan tu perlu disertakan lah, especially China ni lah. Okay, ini untuk penjualan bebas. Hari ini saya tidak berapa concentrate untuk penjualan bebas, tapi dokumen dia lebih kurang sama saja invoice sama label produk. Dan ini COA adalah wajib lah, sebab dalam free sale ni dia tidak perlu sampling pun. Okay. Ini adalah untuk non-GMF. Okay, ini saya skip lah. So aliran ni akan dibentang nanti. So secara ringkasnya aliran ni dalam FOSIM adalah untuk permohonan sijil kesihatan adalah seperti berikutlah. So ini saya makan adalah dari dia akan hantar kepada district office lah. Dia akan pengguna membuat permohonan semakan oleh penyemak sijil semak. Di sini semakan adalah whether dia ada hazard perlu sampling atau tidak, semua tu. So yang tadi requirement di atas tu, yang penyemak tu kena wellness lah. Okay? Dia perlu bayar RM100 kah, RM300 kah, okay, di sini. Baru you kasih balik dia, then baru pembayaran sijil dibuat melalui FOSIM oleh pemohon. Okay? Dan dari itu, so baru task-task untuk persampelan atau pemeriksaan akan dikeluarkan. Kalau yang di sini you klik tidak perlu sampling, tidak perlu pemeriksaan, 3 ini akan skip lah.
dia terus bayar, dia akan terus jam bagi kelulusan dan cetakan. Kalau ada, you klik pemeriksaan atau persampaian, dia akan keluar dua task ni. Atau you klik salah satu lah persampaian, dia akan keluar task persampaian. So, sudah dia bayar, baru dia keluar task ni. Kasih tahu kilang, kalau dia belum bayar, kita tidak akan buat apa-apa sebab dia ada task keluar persampaian di sana. Sebab ada daerah yang dia pergi awal-awal tolong dia sampel dulu. Saya tidak faham kenapa kamu mau awal-awal tolong dia belum bayar apa-apa lagi. Dia call kan, dia minta ambil dulu. Dia belum mohon lagi pun kadang-kadang. So kita cubalah kita nak ikut, kalau boleh kita ikutlah dalam aliran proses macam ni lah. Saya tahu kadang-kadang ada kilang yang memaksa tu. Belum mohon lagi. Boleh ambil sampel dulu. Kamu ambil sampel, kamu daftar di mana? Kamu daftar secara luar, kamu bukan daftar dalam permohonan sijil dia. Kadang-kadang kalau emergency, ada case-case yang khas, dia ada masalah. Kamu boleh daftar macam daftar jana label di luar daripada permohonan. Tapi kalau boleh, kita sudah guna 3 tahun saudara, kalau boleh, cuba boleh guna terus dalam permohonan tersebut lah, untuk jana label persampaian lah maksud saya. Saya tahu masih ada daerah lagi yang dia jana di luar permohonan ni. Ya, sebab kilang ni memaksa kadang-kadang, saya tahu, saya faham juga. So kamu kalau kena kasih faham kilang ni, buat permohonan dulu, kita semak, bayar dulu, then kita pergi buat sampling. Itu adalah prosedur yang betul lah. Bukan dia main call belakang saja, datanglah ambil sampel begitu, tidak. Okay, itu yang kita kena alert lah. Okay, ini ada aliran untuk free sale. Free sale senang saja sebab dia tiada persampaian. Dia mohon terus dia bayar. Kilang terus mohon terus bayar. Dia tidak bayar tentukan 100 ke 300 sebab semua fair rate RM100. Terus dia bayar baru ada semakan pemohon lah. So di sini oleh semakan penyemak tu lah, semak semua tu lah. Ini straightforward lah. Okay. Ini sijil non-GMF, ini tidak berkaitan di sini, so saya tidak akan tentang. Okay, fee, terus kita pikir fee ini dari depan saya sudah cerita lah. Ini fee adalah penting untuk masa ditentukan lah berapa dia punya harga tu lah, yang untuk yang sini lah. Okay, tadi sudah cakap 100 untuk yang ada sijil hazard dari KKM atau SCB atau FSMS. Tiada hazard dari KKM atau SCB RM300. So SCB kena make sure you check betul-betul SCB atau tidak. Produk tu betul-betul ada dalam sijil dia atau tidak. Bukan kilang dia dapat saja terus semua produk boleh. Tidak. Kalau dia ada hazard pun KKM, tapi produk dia tu tidak dalam senarai hazard tu, produk tu, dia masih perlu bayar RM300 tu. Dia bukan 100 tu. Faham ah? Kita based on produk. Bukan hanya dia tunjuk sijil tu, semua produk dari kilang tu boleh dapat keistimewaan tu. Tidak, based on produk. So, free sale senang saja 100, ini 350 lah. Okay, sekarang bayaran fee semua buat secara online ya, Posim lah. Bayaran fee tidak akan dikembalikan setelah permohonan diproses. Kalau sudah semak, sudah buat apa-apa, tidak boleh bayar, tidak boleh kasih balik saudara. Kalau dia mau tagih juga bayar balik, suruh buat layan dengan KKM. Kenapa mau ambil balik? Benar sebab kita consider kalau sudah permohonan sudah diproses, maksudnya mungkin sudah ambil sampel, mungkin sudah pergi buat pemeriksaan, mungkin sudah buat lah kan. Itu consider kita sudah kerja. Macam mana kita nak bayar balik dia? So sebarang pindaan kepada sijil kesihatan yang disebabkan oleh kesilapan pemohon atau di atas permintaan dia atau negara pengimport tu perlu dimohon semula dan akan dikenakan fee lah, kena bayar balik. Okay. Dia kena mohon pindaan dan dia kena bayar balik. Sijil kesihatan yang asal perlu dipatahkan dan perlu kembalian semula kepada PKK atau PKD yang mengeluarkan sijil tersebut sebelum sijil kesihatan yang baru dikeluarkan. So kalau dia mohon pindaan, mohon patah, make sure yang sudah patah punya kamu ambil balik dan dokumen balik, simpan dalam file. Kena ambil balik dari dia, tidak boleh tidak ambil balik ah. Okay, ini cara bayaran tu boleh buat cara Posim dalam Posim dia guna FPX lah. So
masih tak boleh guna, kalau tak siap masih tak boleh guna card atau Jompay atau PayPal lah, hanya boleh guna FPS saja. Okey, lepas tu persampling. Okey, ini case untuk yang perlu sampling lah. Okey, persampling perlu dijalankan di daerah di mana consignment tersebut berada. Okey, persampling dikecualikan bagi produk makanan yang mempunyai sijil hazard dari KKM atau ACB atau FSMS dari ACB yang masih dalam tempoh sah laku. Kalau sijil dia sudah expired, tidak dikecualikan sampling, perlu sampling. Kecuali dia dapat undertaking lah, tadi saya cerita lah. So, masa kamu terima permohonan, walaupun dia ada hantar sijil hazard tu kan, you perlu buat verifikasi, you perlu buat semakan dalam sijil hazard dia. Sama ada dia produk tu adalah dalam sijil tersebut. Yang produk yang dia mohon tu dan sijil tersebut masih valid lagi. You perlu buat semakan lah. Ya. Okey, sampling masih perlu dijalankan. Ada case juga sampling masih perlu dijalankan bagi produk makanan yang mempunyai hazard KKM atau ACB. Ada juga sampling perlu dijalankan. Seperti contohnya, kalau dia ditentukan oleh negara pengimport. Yang dulu, macam contohnya, ekspor udang pergi ke US, Amerika Syarikat. So, drugs residue kan ada chlorphenicol apa, dia perlu dijalankan. So, walaupun hilang untuk ada hazard, so dia perlu menjalankan analisis juga. Dan kalau benar container atau consignment pernah ditolak oleh negara pengimport, perlu menjalankan persampling. Okey, saya kasih ingatkan, nanti saya akan tunjuk peliling dia. Ini saya rasa ada yang termiss lah. Dan kalau dia pernah berlaku pelanggaran bagi produk makanan di negara pengimport, perlu menjalankan persampling walaupun dia ada hazard KKM. Dan kalau kita punya program pemantauan ekspor, dia ada pernah berlaku pelanggaran keputusan sampel, perlu menjalankan persampling dan lain-lain lah. So yang tadi saya cakap, yang pernah ada consignment ditolak tu, apa situation dia? Kalau pernah ada container ditolak tu, kita ada satu pekeliling sudah dikeluarkan. Yang 2011 lagi, ini adalah syarat-syarat tambahan. Kalau selepas dia ditolak, notifikasi ada penolakan, untuk kontainer yang seterusnya, pejabat kesihatan daerah perlu buat macam ni. Pengurangan sijil kesihatan adalah berdasarkan keputusan analisis yang perlu dijalankan ke atas 5 kontainer berikutnya. Ada penolakan kan? Mungkin ada penolakan bagi hair metal plumbum pergi China contohnya. So, selepas tu dia nak mohon pergi China, tiada masalah. Tapi, kalau dia ada hazard lah, dia tidak boleh kecualikan daripada persampling. Dia perlu ambil sampel untuk plumbum berturut-turut untuk 5 kontainer berikutnya. Kalau dia pernah ditolak lah. Okey. Parameter analisis yang perlu dijalankan adalah berdasarkan sebab notifikasi. Macam tadi lah. Kalau dia pernah tolak sebab plumbum, dia ambillah 5 kontainer yang berturut-turutnya dia pergi China, dia perlu ambil. Parameter perlu dijalankan sekiranya negara pengimport bagi consignment berikut merupakan standard bagi parameter tersebut. Let's say sekarang, itu memang plumbum memang adalah syarat atau standard bagi negara tersebut lah. So dia perlulah ambil sampel untuk plumbum tersebut. Persampling bagi parameter analisis tersebut tidak perlu dijalankan sekiranya negara pengimport bagi consignment berikut tidak mempunyai standard. Kalau dia tidak mempunyai standard, dia nak ekspor, let's say sama juga udang tu, dia bukan pergi China, dia pergi tempat lain yang tidak ada requirement untuk parameter tersebut, analisis tersebut, so tidak perlu ambil sampel. Faham kan? Tapi kalau dia balik pergi tempat tersebut, misalnya dia pergi ke China tersebut, itu memang ada requirement, dia perlu ambil sampel berturut-turut 5 konten. Tak kisah ada hazard atau tak ada hazard. Okay, ya? Ini adalah untuk yang ada notifikasi. Kalau ada pelanggaran, sama dia boleh, dia tidak ada pelanggaran, dia tidak mention ada berapa kontainer lah yang tadi itu. Saya tunjuk dulu.
yang tadi ni, yang kalau ada pelanggaran keputusan tu, mungkin kita boleh minta dia bagi ambil 1-2 kali begitulah, atau minta dia bagi COL lah. Okay. Persampalan ni kalau actually tanggungjawab pemohon untuk mengemukakan jenis parameter atau standard bagi setiap parameter yang dia orang perlu analisis tu mengikut keperluan negara pengimport. Tapi saya faham biasanya negara ini pemohon ni tanya satu semua tak tahu saja ekspor saja. Tanya dia apa parameter mau tidak tahu. Semua pun tidak tahu punya. So terpaksalah kita yang kena tahu. Tapi kalau tidak, memang tidak ada apa-apa keperluan negara pengimport, so kita kena mematuhi kita pun sendiri punya aturan makanan. Nah, kalau dia cakap tidak tahu, so kita refer Food Act dan juga Standard Codex lah untuk buat analisis tu. Let's say dia perlu sampling kan. Sekiranya dia mempunyai standard industri, dia boleh kena pakai lah. Sekiranya dia tidak ada dinyatakan dalam Codex atau PPM 1985 lah. Tapi kalau untuk China punya, saya rasa kami sudah banyak bagi pejabat kesihatan China punya requirement, apa parameter, saya rasa kami balik bagi tahu. So kalau Gilang tidak tahu, dia boleh maklum dia inilah parameter dia. Especially kalau untuk China, saya perasan kalau ekspor pergi China kan, you punya ekspor kan, you punya pemohon tu minta microbe saja. Di China ni kalau frozen ikan atau frozen apa-apa seafood, hanya salmonella saja yang perlu adalah requirement China. Saya tidak faham kenapa dia mau letak yang benda-benda lain yang keperluan yang lebih penting seperti heavy metal dia tidak buat. Saya mohon pejabat kesihatan boleh advise atau nasihat dia buat heavy metal. Tapi mungkin dia bukan setiap kali dia buat lah, dia boleh pilih lah. Sebab heavy metal punya analisis mungkin mengambil masa lebih panjang. Tapi panjang pun tidak lebih 19 hari lah. Paling-paling dalam 1 minggu lebih lah. Okay. So, ini saya bagi tahu pejabat kesihatan lah. Sebab, Gilang kena mengikut keperluan negara pengimport. Kalau you sudah tahu, China punya requirement untuk salmonella saja, untuk microbe. Buat salmonella. Kalau dia mau buat extra, tidak ada masalah. Tapi heavy metal langsung tidak pernah buat. KK yang saja, KK saya puji lah, selalu KK minta heavy metal untuk yang pergi China, yang untuk China punya kilang. Nampak banyak melanggar. Saya rasa pejabat kesihatan KK satu kilang tu balik melanggar heavy metal untuk cadmium. Tak boleh ekspor, tidak boleh sampling balik, tidak boleh ekspor. Benda tu kali makan di orang sini lah. So mungkin you boleh lah minta dia buat heavy metal ada benda lain lah yang keperluan lah. Kalau bukan keperluan tidak perlu buat. Okay ya. Actually itu adalah tanggungjawab dia. Tapi hilang di sini semua tidak tahu tanggungjawab dia itu. Dia hanya tahu ekspor, mau sijil itu saja. So kita bagi tahu dia lah. Itu yang requirement lah. Kalau dia tidak, kalau dia boleh baca, pasti dia baca. Okay. Prosedur sampel akan dibuat oleh pejabat kesihatan daerah atau PKK. Untuk sampling ni, kita kena ikut prosedur persampelan yang dijalankan oleh PKK ya. Bukan kilang yang buat, tidak. PKK kena buat. Sampling yang dia hantar, kita boleh hantar pergi lab yang dia bayar lah. Tapi yang diiktiraf oleh KKM lah. Okay? Perlu dihantar ke department yang diiktiraf oleh KKM lah, dan boleh diperoleh daripada website di sini lah, okay, FSQ website. So, sebab dia yang bayarkan, laporan analisis tu akan dihantar kepada pemohon ke kilang. So, kilang kena hantar kepada pegawai yang menjalankan persampelan di PKK untuk terus key in dalam FOSIM untuk buat tindakan selanjutnya untuk pengeluaran sijil kesihatan. Nah, kalau dia lambat hantar, lambatlah dia punya sijil dikeluarkan. Itu saja. Okay. Ini saya kena highlight sikit lah. Pelanggaran sampel semasa pemohonan sijil kesihatan. Persampelan atau analisis semula adalah tidak dibenarkan untuk batch produk yang sama atau sampel yang sama.
sekiranya ada pelanggaran. Tak kisah apa sampel, tak kisah apa analisis, tidak boleh buat resample balik. Terus patah. Pernah dia punya RM100 tu. Terus patah CJ permohonan tersebut. Stop di sana sudah. Kan you perasan kan dalam CJ kesihatan punya dalam fosil, kalau pelanggaran terus melanggar saja tidak boleh. Fosil begitu seterusnya, terus patah. Tidak ada istilah boleh buat resample balik untuk pengeluaran CJ kesihatan kalau produk yang diambil adalah melanggar. Ini saya kena highlight sebab pernah ada case di Sabah ni, dia buat resample balik, dia okey, dia kasih dia CJ kesihatan, tidak boleh tolong okey. Ada juga kelonggaran atau pengecualian kalau persampelan boleh dikecualikan jika persampelan makanan tersebut adalah dari batch yang sama dan pernah dilakukan persampelan atau analisis dalam jangka 6 bulan dan didapati memuaskan. Boleh. Dia boleh guna balik analisis yang sama, tapi make sure dia adalah batch yang sama lah dalam jangka masa 6 bulan tersebut. Okay. Dia make sure lah dia adalah 6. So, you kena check lah. Dia punya batch adalah sama bagi analisis tersebut. Kamu boleh dikecualikan untuk persampelan lah. So, dia boleh juga kalau kamu rasa tiada bukti-bukti atau keraguan bahawa keselamatan dan kondisi makanan telah merosot dari persampelan makanan yang pernah dilakukan. Tapi ini jarang kita pakai lah. Yang first inilah saya showkan kamu pakai A saja. Okey, seterusnya pemeriksaan. Tadi sampel sudah habis. Pemeriksaan ni tadi first saya sudah mention. Kalau dia perlu pemeriksaan untuk mematuhi kita punya peraturan kebersihan makanan, perlu dijalankan lah. Seperti premis pemprosesan bagi produk yang tidak mempunyai persetujuan hazard dari KKM atau SCB atau FSMS dari SCB, atau premis penyimpanan di mana container disimpan. Ini premis gudang lah, contohnya gudang. So, pemeriksaan perlu dijalankan kalau kilang tu dia tiada hazard dari KKM atau SCB atau FSMS SCB. So, maka pemeriksaan perlu 85 tan ke atas. Dia punya maka rating dia perlu 85 ke atas lah, guna borang race base lah. Okay. Sekiranya premis pemprosesan berada di daerah lain daripada daerah di mana permohonan dibuat, so pejabat kesihatan di mana permohonan dibuat tu perlu memaklumkan secara tertulis surat atau email sejalah kepada pejabat kesihatan di mana premis tu berada untuk menjalankan pemeriksaan. Okay. Jadi perlulah. Tapi case ini kalau bagi SIM tu susah sikit lah. Saya tidak pernah ada nampak macam ni lah. Okay. Jarang berlaku lah. Tapi dia boleh lah minta daerah lain untuk tolong buat kalau premis tu di sana. Okay. Jika premis tiada salinan sijil PJKM, inilah contohnya tiada salinan PJKM, dia cakap dia implement saja tu, verifikasi PJKM akan dijalankan. So, verifikasi adalah berdasarkan mestilah kan, atau keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Sijil kesihatan hanya dikeluarkan untuk premis pemprosesan yang melaksanakan PJKM sekurang-kurangnya mesti atau PJKM yang ditetapkan oleh negara pengimport. So, ini very subjektif. So, di sini saya showkan semua ada mesti. Kalau you percaya, let's say lah dia sedang dalam proses tu, that's why verifikasi inilah, you gonna buat verifikasi. You boleh based on verifikasi daripada PTM yang pergi buat audit lah. Audit mesti di kilang tersebut. Okay, you boleh tanya cadangan daripada auditor tersebut. Okey ke tidak dia? Kalau dia cakap tidak okey, langsung dia jawab, jangan bagi dia keluar sijil kesihatan. Okay. Last dah penolakan pergantungan sijil ekspor. Okay, ini you boleh tolak permohonan jika produk di ekspor bukan makanan manusia, terus tolaklah. Dokumen yang dihantar tidak lengkap ini kasih balik. Jenis ekspor sijil ekspor yang salah dalam fosil, dia mohon yang salah, tidak betul tu, terus tolak permohonan, tidak bayar apa sudah. Consignment telah pelepas. Kalau sudah pelepas sebelum permohonan tidak layan. Dia buat rayon lah dengan KKM saja. Tidak memenuhi keperluan syarat-syarat yang ditetapkan dalam garis panduan. Okay.
Lepas tu tidak memenuhi keperluan negara pengimport. Seperti kalau dia perlu ada penyerahan listing, dia tidak ada listing, so tidak boleh ekspor lah. Okay. Ini boleh gantung sijil kesihatan atau sijil tu kalau maklumat permohonan dan dokumen didapati tidak tepat atau palsu lah, tidak mematuhi syarat yang ditetapkan dalam garis panduan, keputusan sampel, permis atau tidak mematuhi lah, melanggar lah. Okay. Tadi saya sudah mention ini, sijil kesihatan batch yang sama tidak boleh beri sampel tu. Tidak mematuhi keperluan negara pengimport. Ini contohnya apa yang tidak mematuhi ini. Contohnya listing penyerahan tidak tutup kah audit dalam 6 bulan, boleh dikantongkan sijil kesihatan. So banyak case sudah ya. Okey, inilah pemasuhan aplikasi sijil. Memasukkan sijil, ini banyak berlaku tapi susah kita nak tangkap. Membuat replikasi sijil, ini memang ada banyak case. Palsu isu kesihatan palsu. Kalau kita tangkap, tindakan adalah kantung dan paparkan kelayakan permohonan sijil. So kita perlu lapor polis lah. Walaupun memang siasatan memang susah, tapi lapor polis tu perlu kalau kita dapat ada sijil yang palsu, yang you dapat tahu lah. Okay? Kesimpulannya, habis sudah, PKK perlu memastikan pengurusan sijil kesihatan daerah mengikut keperluan dan garis panduan yang sedia ada. So make sure ikut garis panduan. Okay. Okay. Oh ini, saya nak kamu jawab, mungkin boleh tulis dalam chat tu. Put product to be export mesti mematuhi A, B, C, D. Cuba kamu kasih tulis dalam chat A, B, C, D. Kalau kamu mana satu jawapan yang betul, yang produk makanan yang diekspor mesti mematuhi apa? Food regulation, food hygiene, import country requirement codex. Jawapan kebanyakan saya tengok dulu. Okay, C. Okay. Yes, jawapan adalah C. Kita kena make sure dia mematuhi keperluan pengimport punya negara pengimport. Okay, itu saja untuk garis panduan.